Zahid Ponorogo, oh Zahid Ponorogo. Hari ini skandal projek mega berkaitan keluarga kamu, wahai Zahid Ponorogo, terus kantoi dan terbongkar bagi tahun 2022. Maka saya sebagai penganalisis politik bebas dan kingmaker dalam percaturan kuasa ini ingin membongkarkan secara terperinci secret information berkaitan butiran skandal projek mega keluarga Zahid Ponorogo. Sebelum ini, satu portal berita tempatan Malaysia Now mendedahkan rahsia sulit skandal projek mega keluarga kamu Zahid Ponorogo. Tetapi sehingga saat ini kamu tidak memberi respon apa-apa dan saya menganggap perkara itu sangat benar, pendedahan tersebut. Perkara pertama, skandal projek mega ini kamu Zahid Ponorogo dan keluarga kamu dapat durian runtuh projek mega bernilai 1.2 bilion ringgit. Wow. Cukup hebat Zahid Ponorogo. Walaupun terpalit dengan 47 kes jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram, kes jenayah pecah amanah, melibatkan dana Yayasan Akal Budi 31 juta ringgit yang mana bosku Zahid Ponorogo sudah kalah pusingan pertama kes prima facie, terbukti merompak mencuri buat rasuah. Tetapi akhirnya hari ini cerita dia tetap sama. Bosku Zahid Ponorogo dapat konsesi projek mega bernilai 1.2 bilion ringgit. Terdapat beberapa syarikat utama memeterai urus niaga berskala besar dengan keluarga Zahid Ponorogo. Adakah Pak Cik Makcik Otto Arun tahu tentang skandal projek mega bilion ringgit ini? Tidak tahu. Biar saya bagi tahu. Syarikat-syarikat tersebut ada kaitan dengan Zahid Ponorogo, dengan menantu Zahid Ponorogo, ada kaitan dengan anak perempuan kesayangan Zahid Ponorogo. Apakah projek mega tersebut? Projek mega itu adalah projek pembangunan semula tapak flat PKNS Jalan Tun Razak di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dahsyat, sangat dahsyat ya. Seorang penyamun, perompak, pencuri terus diberikan konsesi projek oleh pihak kerajaan untuk projek pembangunan menara skyrocket mewah di tengah-tengah Kuala Lumpur. Projek bernilai 1.2 bilion ringgit itu telah diberikan kepada syarikat Jiangkun International, syarikat Menara Rezeki Sendirian Berhad dan syarikat Menara Rezeki Property Sendirian Berhad. Persoalan paling penting dalam pembongkaran dan pendedahan eksklusif ini, ketiga-tiga syarikat tersebut milik siapa Pak Cik Makcik Otto Arun? Milik siapa Zahid Ponorogo? Tolong jawab soalan pedas dan panas ini. Syarikat yang dapat konsesi projek 1.2 bilion ringgit itu syarikat Jiangkun International, ada kaitan dengan menantu Zahid Ponorogo. Syarikat Menara Rezeki Sendirian Berhad ada kaitan dengan menantu kesayangan Zahid Ponorogo. Syarikat Menara Rezeki Property Sendirian Berhad yang saya dedahkan tadi ada kaitan dengan anak perempuan kesayangan bosku Zahid Ponorogo. Ketiga-tiga syarikat memang ada kaitan dengan Zahid Ponorogo. Pengarah bebas untuk syarikat Jiangkun, pengarah bebas bukan eksekutif. Sehingga hari ini adalah menantu kesayangan Zahid Ponorogo. Ini adalah projek pembinaan beberapa menara bangunan tinggi, apartmen 52 tingkat di Jalan Tun Razak, hartanah bernilai tinggi di tengah-tengah Kuala Lumpur. Berdasarkan rekod secret information dalam senarai Bursa Saham Malaysia,
Menantu Zahid Ponorogo bernama Datuk Saiful adalah pengarah urusan syarikat MRSB, memiliki pegangan saham 99.999%. Juga memiliki pegangan saham dalam syarikat MRPSB yang tadi saya dedahkan. Anak sulung Zahid Ponorogo merupakan pengarah eksekutif syarikat MRPSB, iaitu Menara Rezeki Property Sdn Berhad, yang mendapat konsesi projek bilion-bilion ringgit. Syarikat Jiang Kun, yang mana nilai syarikat itu saat ini 43.8 juta ringgit bagi tahun 2022, boleh dapat konsesi projek 1.2 bilion ringgit. Lebih 27 kali ganda nilai projek itu dimiliki oleh keluarga Zahid Ponorogo. Persoalannya, syarikat yang tidak bernilai bilion-bilion ringgit macam syarikat Jiang Kun dimiliki oleh keluarga Zahid Ponorogo itu, macam mana boleh dapat konsesi projek bilion-bilion ringgit? Dia punya nilai syarikat hanya anggaran 43.8 juta ringgit. Macam mana nak tampung projek mega 1.2 bilion ringgit itu, Zahid Ponorogo? Oh, menantu Zahid Ponorogo, anak perempuan Zahid Ponorogo, besar kabel kamu ya dalam negara ni. Adakah projek itu kamu dapat secara rasuah? Saya tanya je, bukan saya tuduh, saya tanya. Saya tanya ni, bosku, kamu dapat projek tu rasuah ke? Syarikat yang handle projek itu nilai dia hanya 43.8 juta ringgit. Macam mana syarikat, dia punya kapasiti keuangan hanya puluhan jutaan ringgit, dia boleh dapat projek 1.2 bilion ringgit? Lepas tu kan, walaupun Zahid Ponorogo ni sudah kalah 47 kes jenayah rasuah, jenayah pengubahan wang haram, jenayah pecah amanah ratusan jutaan ringgit, macam mana penyamun, penyangak, perompak boleh dapat konsesi projek 1.2 bilion ringgit? Saya tanya, dan soalan ini perlu dijawab. Apapun skandal projek ini, something wrong. Sebab dia punya skandal projek ini bilion-bilion ringgit. Macam mana keluarga Zahid Ponorogo boleh dapat ya? Saya nak tanya, dicuri ke projek tu? Ada banyak lagi syarikat lain yang lebih layak untuk siapkan projek pembangunan, bangunan tinggi-tinggi, apartmen tinggi-tinggi, skyrocket di tengah-tengah Kuala Lumpur. Macam mana keluarga Zahid Ponorogo boleh dapat tu? Ialah penyamun, perompak, pencuri. Memang itulah modus operandi dia. Asal ada projek bilion-bilion, dia memang ngap. Skandal yang kedua, Zahid Ponorogo terus dihambat bersama menantunya akibat projek RFID tol, yang mana dikatakan syarikat yang dapat konsesi projek RFID itu adalah menantu Zahid Ponorogo juga. Dahsyat ya. Patutlah anak perempuan kesayangan Zahid Ponorogo kahwin dengan datuk tu. Rupa-rupanya Zahid Ponorogo gunakan menantu dia untuk dapat projek. Wow. Harga RFID yang menjadi perdebatan netizen dan rakyat Malaysia yang sangat mahal, RM35 satu stiker. Stiker dia yang sepatutnya dijual RM3. Didakwa keuntungan sangat luar biasa ya. Harga Yahudi RFID itu memang membebankan pengguna-pengguna tol, sehingga dikritik oleh rakyat. Harga itu sepatutnya bukan RM35, sepatutnya RM3. Maka untung goyang kaki boleh dapat RM320 juta. Nama syarikat yang dapat konsesi projek penjualan RFID paling mahal di dunia adalah syarikat SM Track. Zahid Ponorogo, betulkah ini kamu punya skandal bersama menantu ni? Patutlah Zahid Ponorogo tak nak bangkitkan pasal harga RFID tu yang sangat mahal.
Ya, rupa-rupanya Zahid Ponorogo dan menantu dia dapat projek sistem RFID itu. Ui, dah tak boleh curi duit mana-mana yayasan. Sekarang nak curi duit rakyat melalui penjualan sistem RFID yang sangat mahal di dunia. RM35 satu stiker, tapi harga sebenar RM3 sahaja. Boleh tak Zahid Ponorogo dengan menantu dia jawab soalan rakyat ni? Sudah berminggu-minggu rakyat persoalkan. Kenapa stiker RFID itu sangat mahal dijual oleh syarikat kamu? RFID ni bagus, cuma harga dia sangat mahal. Astaghfirullahalazim. Stiker je pun RM35 satu stiker. Kalau 20 juta kereta beli RFID stiker tu dengan harga RM35, untung ratusan jutaan ringgit menantu Zahid Ponorogo. Tolong jawab. Ini namanya mencuri nih bosku. Jual stiker RFID sepatutnya RM3, kau jual RM35. Ini memang harga Yahudi cekik darah nih. Skandal projek yang ketiga. Banyak skandal kau ni aku mau ulas nih, aku mau bongkar. Zahid Ponorogo sebelum ini telah disiasat oleh Parlimen berkaitan dengan projek kapal tentera laut diraja Malaysia, iaitu projek LCS yang tergendala, yang tidak siap kapal-kapal tentera laut diraja. Kerajaan Malaysia telah membayar konsesi projek itu RM6 bilion. Kementerian Pertahanan telah membayar wang tersebut sejak Zahid Ponorogo jadi Menteri Pertahanan di Putrajaya tahun 2014 lalu. Akhirnya, dua individu kroni Zahid Ponorogo telah ditangkap dan disiasat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia baru-baru ini kerana kedua-duanya adalah suspek utama penyelewengan dan rasuah projek LCS bernilai RM6 bilion. Saya mau tanya dengan Zahid Ponorogo, ini projek satu kapal pun belum siap. Sepatutnya satu kapal LCS. Kau dengan kroni kau perlu serahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM pada April 2019. Sekarang sudah Februari 2022. Satu kapal pun tak siap. Dan ini skandal projek mega RM6 bilion. Didakwa duit rakyat, duit negara dicuri dan dirompak, tapi kapal tak siap. Kita dimaklumkan sepatutnya ada beberapa kapal tentera laut diraja Malaysia LCS itu sudah siap, tapi satu pun tak siap. Kenapa Zahid Ponorogo? Tolong ulas skandal projek kamu ni. Kamu antara watak utama dan dalang utama dalam skandal projek kapal tentera laut diraja Malaysia yang tak siap. Dan duit RM6 bilion itu sudah dibayar oleh kerajaan persekutuan, tetapi kapalnya tak siap. Kamu dah dapat duit itu bersama kroni kamu, syarikat kroni kamu. Kenapa kapal tak siap? Jangan cakap tak ada duit. Kerajaan sudah bagi duit RM6 bilion. Kamu curi kan ni bosku? Kamu rompak RM6 bilion. Kapal hilang lesak. Pergi mana sudah kapal itu? Kesian negara ini. Dirompak sampai licin ya oleh geng-geng penyambung penyangak, pengkhianat petualang negara. Apapun pembongkaran ini, saya telah mendedahkan 3 perkara. Pertama, skandal projek RM1.2 bilion melibatkan keluarga Zahid Ponorogo, keluarga penyambung penyangak, lanun pencuri, pengkhianat negara. Skandal kedua, projek RFID, stiker yang paling mahal di dunia, sepatutnya jual RM3. Zahid Ponorogo dengan menantu dia terpalit dengan skandal penjualan RFID RM35 satu stiker. Untung dia ratusan jutaan ringgit sampai sekarang. Patutlah Zahid Ponorogo tak bising pasal RFID yang membebankan rakyat. Skandal projek yang ketiga saya dedahkan adalah skandal projek kapal LCS milik kapal tentera laut diraja Malaysia terbengkalai, tak siap. Tapi kerajaan dan rakyat Malaysia sudah bayar RM6 bilion. Projek itu diluluskan dan ditandatangani oleh Zahid Ponorogo, diserahkan kepada syarikat kroni mereka. Sehingga 2 individu CEO syarikat kroni
ada kaitan dengan Zahid Ponorogo telah ditangkap dan disiasat oleh SPRM bagi tahun 2022 baru-baru ini. So Zahid Ponorogo apapun, teruskan merompak Zahid Ponorogo, teruskan mencuri, teruskan kenyang dan senang lenang di dunia sementara ini. Penjara Sungai Buloh kirim salam rindu, bosku, neraka jahanam kirim salam rindu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, Pak Cik Makcik Oto Arum. Terus menang dan terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat yang menjadi kingmaker dalam percaturan kuasa negara Malaysia berdaulat ini. Sekian, terima kasih.